أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله يا 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 رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا سلام يا مؤمن يا مهيمن يا عزيز يا جبار يا متكبر يا خالق يا بارك يا مصور يا غفار يا قهار يا وهاب يا رزاق يا فتاح يا عليم يا قابل يا باسط يا خفيض يا رفيق يا معيد يا مذل يا سميع يا بصير يا حكم يا عدل يا لطيف يا خبير يا حليم يا عظيم يا غفور يا شكور يا علي يا كبير يا حفيظ يا مقيت يا هسيب يا جليل يا كريم يا رقيب يا مجيب يا واسع يا حكيم يا ودود يا مجيد يا بعيد يا شهيد يا حق يا وكيل يا قوي يا متين يا ولي يا حميد يا مفصي يا مبديع يا معيد يا محيي يا مميت يا حي يا قيوم يا وجيد يا مجيد يا وحيد يا صمد يا قادر يا مقتدر يا مقدم يا مؤخر يا أول يا أخير يا ظهير يا بطين يا ولي يا متعالي يا بار يا تواب يا منتقم يا عفو يا رؤوف يا أحد يا ملك الملك يا ذا الجلال والإكرام يا مقسط يا جميع يا غني يا مغني يا مانع يا ضار يا نافع يا نور يا هادي يا بديع يا بقي
sabur. Ya Allah, 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 ya Allah. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik 'alaihi wa 'ala alihi. Allahumma salli 'ala Sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli 'ala Sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا رسول الله. السلام عليك يا نبي الله. السلام عليك يا حبيب الله. السلام عليك يا سيد المرسلين. السلام عليك يا إمام المتقين. السلام عليك يا خاتم النبيين. السلام عليك وعلى آلك الطاهرين. السلام عليك وعلى أصحابك أجمعين ورحمة الله وبركاته. الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم افتح علينا وعلى ذرياتنا فتوح العارفين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، يا مفهم سليمان فهمنا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إلهنا أنت مقصودنا ورضاك مطلوبنا. أعطنا محبتك ومعرفتك. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Ta'ala yang telah pertemukan kita pada hari yang mulia dan barakah ini, iaitulah pada tanggal 22 Ramadan. Alhamdulillah, bersamaan dengan 4 hari bulan April. Ya, tuan-tuan dan puan-puan semua, apa khabar? Alhamdulillah, mudah-mudahan semua yang dipanjangkan umur oleh Allah dalam sihat walafiat, ditanamkan iman dan taqwa, dibukakan pintu ma'rifat, ditemukan semua kita dalam hidup ini dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maupun dalam keadaan tidur ataupun dalam keadaan berjaga, dan dibangkitkan kami semua di yaumul qiyamah mendapat barakah dan syafaat Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin ya rabbal alamin. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali kita dalam pengajian kitab Fiqhul Ibadat menurut mazhab al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, di mana kita sekarang dalam membicarakan tentang Lailatul Qadar. Lailatul Qadar adalah merupakan satu hari anugerah Allah kepada umat Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mentaati perintah Allah dan juga mengikuti suruhan Allah dan meninggalkan larangan Allah. Dan demikianlah muslimin rahimakumullah, sebelum kita mulakan pembacaan kita, marilah sama-sama kita menghadiahkan suratul Fatihah kepada Junjungan Besar Nabi kita Rasulullah SAW dan sekalian ahli keluarga dan sahabatnya, dan sekalian para tabi'in dan tabi'in, para ulama-ulama salihin, para masyayikh, guru-guru kita, bil khusus al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, dan sekalian para masyayikh, para ulama-ulama yang telah berkorban menyampaikan agama kepada kita sampailah kepada hari ini, iaitu tuan pengarang kita Al-Habib Sayyid Muhammad Ibn Amin bin Idrus bin Abdullah bin Umar bin Syekh Abu Bakar bin Salim, yang berguru kepada Habib Zain bin Ibrahim bin Zain bin Semit, kedua-dua mereka yang masih hidup di kota Madinah Munawwarah. Semoga Allah tinggikan kedua-dua mereka darjat mereka dan dipanjangkan umur mereka dalam sihat walafiat, dan dilindungi mereka dari segala perkara yang tak diingini. Dan semoga dengan berkat Nabi sallallahu alaihi wasallam Allah merahmati sekalian rohnya para masyayikh, para guru-guru, para ulama-ulama dari dahulu sampai hari ini dan sampai yaumul qiyamah. Dan semoga Allah Ta'ala tinggikan darjat-darjat mereka dan menerima amalan mereka, dan dilimpahkan keberkahan ilmu mereka kepada kita dan sehingga dapat kita amalkan dan dapat kita sampaikan ala hazinatis salihah wa ila hadratin Nabi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi. Alhamdulillah rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya muslimin dan muslimat rahimakumullah. Lailatul Qadr, itulah dia malam yang Allah Ta'ala berikan anugerah. Pada malam Lailatul Qadar, Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan dia, membuat satu keputusan daripada pada malam itu, apakah siapakah yang akan mati pada tahun tersebut, siapakah yang akan mendapat kebaikan dan kurniaan Allah pada malam tersebut, dituliskan nama-nama mereka. Siapakah pula yang akan dikenakan kecelakaan pada tahun tersebut, dituliskan pada malam Lailatul Qadar. Siapakah pula yang akan dilahirkan ke dunia, dituliskan pada malam Lailatul Qadar. Apakah yang akan berlaku pada dunia ini, dituliskan pada malam Lailatul Qadar. Dan apakah lagi yang akan Allah SWT perlakukan kepada maupun yang muslim atau tidak, maupun pada sesuatu negeri ataupun tidak, dituliskan pada malam Lailatul Qadar. Pokoknya malam Lailatul Qadar, segala perkara itu diuruskan, disimpulkan dan ditetapkan pada malam Lailatul Qadar. Ustaz kata pada malam nisfu Sya'ban. Benar, itu juga adalah merupakan tafsiran alim ulama. Lailatul Bara'ah, iaitu malam kelepasan dari api neraka. Itu juga dituliskan pada malam nisfu Sya'ban dan juga pada malam Lailatul Qadar. Jadi kalau kita lihat malam nisfu Sya'ban merupakan 15 Sya'ban. Daripada 15 Sya'ban sampai kepada 15 Ramadan dah 30 hari.
Daripada 15 Ramadan sampai kepada 25 Ramadan, 40 hari. Biasanya sesuatu anugerah yang Allah berikan setelah seseorang hamba itu giat memperbaiki ibadat amalannya taat pada Allah, setelah 40 hari dia buat kebaikan, maka Allah anugerahkan dia. Jadi dengan itu Lailatul Qadar ni jatuh di persimpangan 40 hari. Sebelumnya sedikit 21 atau 23, selepasnya sedikit 27 atau 29. Itulah dia tuan-tuan dan puan-puan. Jadi begitulah dia muslimin muslimat rahimakumullah. Jadi kalau kita nak selamat pada tahun ini, kita nak dijauhkan dari segala musibah, kita nak diberikan dia kebaikan dunia dan akhirat, maka hendaklah kita usahakan pada malam Lailatul Qadar. Jangan kita buang masa. Ibarat kata, seorang majikan nak tanya kepada kita punya pekerja, siapa dari kamu nak naik pangkat? Siapa daripada kamu yang nak ditambah gaji? Siapa dari kamu yang aku berikan kau jawatan yang terlebih baik lagi? Maka datanglah pada 10 malam terakhir ini, akan aku lihat siapa yang benar-benar sungguh-sungguh overtime 10 malam terakhir ini, akan aku berikan apa hajat dia. Nah, 10 malam terakhir kita tak tidur dah. Kita nak minta pada majikan kita naik pangkat, kita nak minta naik gaji, kita nak minta dapat special grade duty, kita nak macam-macam. Itu dunia tuan-tuan. Ya, dunia. Dapat pun sekejap, lepas tu mati habis tinggal. Tetapi ini kita ke akhirat. Dan akhirat itu dia akan kekal. Wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat itu lebih baik dan dia kekal. Apabila seseorang tu sudah masuk ke dalam syurga, kalau orang mukmin, dia masuk syurga. Kalau orang yang na'udzubillah masuk neraka. Nah, kalau dia orang yang bukan Islam, dia masuk neraka. Atau yang matinya bukan Islam, walaupun dia orang Islam hidupnya, tapi matinya bukan mati Islam, na'udzubillah menzalik, dia masuk neraka. Maka kemudian nanti akan datang malaikat. Allah SWT perintahkan, membawa satu kibash. Wahai ahli syurga, khuludun la mauta ba'da. Wahai ahli syurga, kekal selamanya dan tidak ada mati lepas ini. Dan kemudian diseru pula para orang ahli neraka, ya ahli nar khuludun la mauta ba'da. Wahai ahli neraka, kekal sekarang ini dalam neraka, kekal sampai bila-bila, tak ada ending, no ending. Na'udzubillah, minta Allah jauhkanlah, ya Allah, janganlah kau matikan kami melainkan dalam iman, dalam Islam, dalam husnul khatimah, atas kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami, anak isteri kami, adik-beradik kami, keluarga kami, guru-guru kami, datuk nenek kami, anak cucu kami semua, ya Allah, dengarkanlah permohonan kami dengan berkat Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Wahai ahli neraka, kekallah kamu di sini, tak ada lagi kematian lepasnya. Jadi tuan-tuan, apabila kita dalam syurga, kita kekal, kita akan menyesal. Menyesal kenapa Ustaz? Menyesal melihat orang yang lain yang lebih tinggi darjatnya. Kalaulah sekiranya kita di rumah hidup dunianya, kita tengok, kita duduk rumah flat. Satu bilik, tapi kita tengok orang tu 2 bilik. Kita rasa iri hati. Kita duduk rumah 2 bilik. Kita tengok orang tu kondo. Kita rasa iri hati. Orang duduk kondo, tengok pula orang yang duduk rumah landed. Wah, rumah harta tanah. Wah, kita pun iri hati. Tengok pula orang harta tanah tu, orang tengok yang banglo. Wah, lagi iri hati. Itulah dia dunia, tapi sekejap. Berapa tahun? 60 tahun, 70 tahun, 100 tahun? Tak ada. Besok lusa mati, tinggal. Tetapi dalam syurga selama-lamanya. Kalaulah syurga kamu itu rendah, kamu akan tengok sentiasa tengok orang yang tinggi-tinggi. Allah, rugi aku. Itulah kau kat dunia. Ada Lailatul Qadar, kau tak kejar, kau tak usaha, kau tak buatkan bangun malam, bangun tahajud, doa minta pada Allah. Allah dah buka pintu ni, buka pintu. Allahu Akbar. Jadi itulah dia tuan-tuan dan puan-puan. Pada 10 malam terakhir ni, kita hari ni sudah masuk 22. Malam ni lah malam 23 Ramadan. Tak mustahil kalau malam ini juga berlaku Lailatul Qadar. Walaupun kita dah sebutkan bila Lailatul Qadar di sisi pendapat sebahagian ulama, tetapi Allah juga yang maha mengetahui.
Ya tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah. Jadi kalau sudah kita dengarkan tadi daripada kelebihan ataupun keindahannya malam Lailatul Qadar, semuanya dituliskan oleh Allah Ta'ala. Sebab tu namanya Qadar. Sebagai dalam awal pelajaran Lailatul Qadar kita dah sebut Lailatul Qadri. Qadar itu dengan arti makna kuasa, power, the night of power. Kuasa, Allah nak tunjukkan kuasanya. Dan Lailatul Qadri, qadar tu dengan makna takdir. Takdir tu penentuan. Takdir Allah, penentuan Allah. Qadar tu dengan makna penentuan. Allah menetapkan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, nak panjang umur malam Lailatul Qadar ini, minta Allah panjang umur. Tapi jangan minta panjang umur saja. Kalau panjang umur dengan na'uzubillah dosa dan maksiat, lebih baik cepat-cepat mati lagi bagus. Tak tambah lagi dosa. Tapi panjang umur, selalu kita minta pada Allah panjang umur dalam sihat walafiat, dalam amal dan ibadat. Ini penting. Kita minta sihat walafiat supaya dapat kita beramal. Dan dalam amal ibadat, kalau sihat tapi na'uzubillah lalai, sibuk dengan dunia, supaya baik matilah sudah, buang masa saya hidup kat dunia. Tapi sihat walafiat dan dalam amal ibadat. Jadi kalau kita jumpa kawan-kawan ke saudara mara, semoga Allah panjangkan umur engkau dalam sihat walafiat, dalam amal dan ibadat. Tambah-tambah. Dalam amal ibadat. Bukan panjang umur saja. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur engkau. Jangan. Ustaz, kenapa jangan? Tambahkan lagi. Kalau panjang umur tu tak tentu lagi. Dalam amal ke dalam maksiat. Khairun nas man tala umruh wa hasuna amaluh. Kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik manusia, orang yang panjang umur dan baik amalannya. Itu orang untung. Dia hidupnya 100 tahun. Tapi 100 tahun itu dalam ta'at. Masya Allah. Dia hidup 100 tahun. Dan Nabi katakan, iaitu orang yang paling jahat, ialah orang yang panjang umur dan dalam dosa dan maksiat. Na'uzubillah. Lagi tambah umur dia, lagi banyak dosa. Lagi tambah umur, lagi banyak dosa. Na'uzubillah. Sebab tu Fir'aun ini, Allah panjangkan umur dia. Ustaz, orang jahat-jahat ni kenapa panjang umur ya? Supaya nak tambah-tambah lagi dia punya dosa berat. Sekali bila mati, pum, jantung masuk neraka, paling bawah sekali. Na'uzubillah. Kita tak nampak hikmah Allah. Kita nampak, kenapalah orang ni jahat-jahat ni masih panjang umur ni. Itulah hikmah Allah. Nah, Allah rasakan dia. Kalau Allah azabkan dia begitu saja dengan tanpa ada sebab, mungkin orang kata Allah zalim. Na'uzubillah. Maha suci Allah. Allah tak zalim. Tetapi Allah jadikan itu sebagai sebab. Ya tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah. Jadi begitulah dia malam itu Qadar ini sangat penting sekali. Ya, kita nak minta Allah murahkan rezeki, kita doa pada malam itu Qadar. Tapi sebanyakkan kita minta doa, minta rezeki, minta sihat. Tapi kita lupa minta iman, minta takwa. Ya Allah, tambahkanlah iman kami ya Allah. Kuatkanlah iman kami ya Allah. Tambahkanlah takwa kami ya Allah. Jadikanlah kami orang yang mengikut perintahmu, mengikut sunnah-sunnah Nabi-Mu, meninggalkan larangan-Mu, meninggalkan larangan Nabi-Mu ya Allah. Dengan berkat malam Lailatul Qadar ini ya Allah. Dengan berkatnya Rasulullah SAW. Amin ya Rabbal Alamin. Ustaz, kita sebut dengan berkat Lailatul Qadar. Mana kita tahu? Tak apalah. Kita cuma sebut. Kalau memang betul Lailatul Qadar, alhamdulillah. Kalau tak Lailatul Qadar pun, alhamdulillah. Itu Allah yang tentukan. Bagi orang yang beriman, yang beramal, Lailatul Qadar itu bukan hanya satu malam bulan Ramadan. Lailatul Qadar itu bukan hanya 10 malam pada 10 malam terakhir Ramadan. Lailatul Qadar itu bukan hanya satu bulan Ramadan. Lailatul Qadar sepanjang tahun. Macam mana sepanjang tahun? Tiap-tiap tahun dia ibadat. Tiap-tiap tahun dia beramal. Sepanjang tahun. Bangun tahajudnya bukan hanya pada bulan Ramadan. Bukan hanya pada 10 malam terakhir. Bukan hanya pada satu malam aja. Tetapi pada setiap malam dia bangun tahajud. Setiap malam dia solat tasbih. Setiap hari dia baca Quran. Setiap hari dia ada sedikit rezeki. Dia sedekah, dia khairat. Bagi dia sepanjang umur dia itulah Lailatul Qadar. Nampak tuan-tuan? Cuma Lailatul Qadar yang diberi Allah anugerah ini, dia adalah sebagai orang kata anugerah kepada kau yang sudah banyak berlaku taat, ibadat. Inilah, ambillah bismillah Lailatul Qadar. Itu dia tuan-tuan. Tapi ustaz kita ni dulu pun ada buat perkara yang tak baik, tapi kita dah bertaubat. Sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menggambarkan awaluhur rahmah, permulaan Ramadan rahmat. Allah curahkan rahmat.
Orang yang maksiat, orang yang lalai semua datang kepada Allah dan mendapatkan rahmat Allah. Sungguh-sungguh beramal. Dan awsatuhu maghfirah, pertengahan Ramadan itu dengan pengampunan. Allah ampunkan dia, bersihkan dia. Dia pun minta ampun, ya Allah, bertaubat pada Allah Ta'ala. Allah bersihkan dia. Dan apabila dia sudah benar-benar taubat, ya, wallahu apa Allah Ta'ala kata, fihi rijalun yuhibbu ayyatataharu wallahu yuhibbul muttahirin. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Innallah, sesungguhnya Allah Ta'ala cinta, kasih pada orang yang tawab, yang bertaubat pada Allah, yang sangat bertaubat pada Allah. Dan wa yuhibbul mutatahhirin, Allah sayang dan suka kepada orang yang bersihkan diri. Jadi pada awal Ramadan, dia sudah bersihkan diri. Dia sudah berhenti daripada sekian dosa maksiat. Pada pertengahan Ramadan, 10 malam yang tengah, daripada 11 sampai 20, dia sudah memohon ampun, minta taubat pada Allah. Allah dah sayang dia pula. Ini Allah Ta'ala ni, Masya Allah ya, tak macam kita. Orang minta maaf lah, minta maaf. Okey, aku maafkan kau. Tapi hati kita masih terasa lagi. Itu kita manusia. Allah Ta'ala terbalik pula. Dia minta ampun, ya Allah minta ampun. Allah kata, okey aku ampunkan kau dan aku sayang pada engkau. Wa yuhibbul mutatahhirin, dan Allah sayang kepada orang yang bersihkan diri. Wa yuhibbut tawwabin, Allah sayang pada orang yang bertaubat. Masya Allah. Jadi kalau orang ni sungguh-sungguh, pada malam 10 malam terakhir, Allah anugerahkan dia. Jadi tak mestilah, oh Ustaz, dia tu bolehlah, dia daripada muda dia tu beramal, aku ni baru nak beramal. Tak. Allah boleh bagi. Walaupun kita baru beramal. Sebab itu anugerah Allah. Ustaz, saya ni banyak qada semayang. Bolehkah Allah Ta'ala bagi saya Lailatul Qadar? Itu kehendak Allah. Dan kalau kita sungguh-sungguh tapi ikhlas, sungguh-sungguh kita beramal, kita akan diberikan Allah. Allahumma ya Allah, kurniakan kami bertemu dengan malam Lailatul Qadar ya Allah. Berikanlah kami kekuatan untuk bangun setiap malam daripada 10 malam terakhir ni ya Allah. Dengan ikhlas mencari keridhaan-Mu, bukan kerana riak, ujub semua. Tolonglah kami ya Allah, bantulah kami ya Rabbal Alamin. Ya tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, kembali kita pada buku kita Lailatul Qadar, sebagai untuk nak membacakan dia punya sambungan sahaja. Di muka surat 111 berkata Tuan mengarang kita rahimahullah ta'ala, tingkatan keutamaan waktu malam. Jadi malam ini sepanjang tahun 355 hari kalender Islam, ada malam-malam yang ada dia punya tingkatan darjat-darjat. Ada yang malam lebih tinggi lagi tinggi. Apa dia? Maka malam yang pertama yang paling tinggi darjatnya ialah malam Lailatul Qadar. Itu sudah disetujui oleh ulama. Untuk kita, umat Nabi Sayyidina Muhammad SAW. Untuk kita, ya, malam Lailatul Qadar itu yang paling sekali, yang paling istimewa. Sebagaimana kita dah sebutkan tadi, malam ini dituliskan sekalian apa yang akan berlaku takdir Allah Ta'ala sepanjang tahun ini akan dituliskan pada malam Lailatul Qadar. Bila itu salah satu daripada malam-malam ganjil yang ada sekarang ini. Tetapi bagi kita, bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan malam Lailatul Qadar. Yang bagi Rasulullah ialah yang paling istimewa malam Isra' dan Mi'raj. Ustaz, kenapa? Sebab itulah malam Allah Ta'ala angkat Nabi sampai ke Sidratul Muntaha, melepasi langit yang 7, melepasi Arasy, melepas segala-galanya, menghadap Allah Ta'ala dan dikurniakan ibadat solat 5 waktu. Tetapi bagi kita itu datang nombor 2. Yang pertama Lailatul Qadar bagi kita lah umat. Yang kedua ialah malam Isra' Mi'raj. Yang ketiga malam Arafah. Dan yang keempat malam Jumaat. Dan yang kelima malam Nisfu Sya'ban. Nampak tuan-tuan? Jadi kita masih beruntung. Kita setiap minggu kita ada hari raya kita, iaitu hari Jumaat. Hari Jumaat ni hari raya kita. Ustaz, kenapa? Sebab inilah hari Allah angkatkan darjat. Siapa yang mati pada hari Jumaat atau malam Jumaat tidak terkena azab kubur. Masya Allah. Siapa yang mati dalam bulan Ramadan tidak kena azab kubur. Ini betul Ustaz. Ada riwayat, ada hadis, tapi Allah alam, mungkin ada orang kata hadis lemah tak menjadi masalah. Dia bukan hukum halal atau haram. Dia cuma membicarakan fadilat, iaitu kelebihan. Siapa yang mati di Mekah, Madinah tidak kena azab kubur. Ustaz, Abu Jahal, Abu Jahal matinya di luar pada Madinah. Di luar pada Mekah. Dia mati di Badar, Abu Jahal. Abu Lahab dia mati di luar pada Mekah.
Allah tak izinkan dia mati di Mekah. Tapi kalau mereka mati di Mekah dengan tidak beriman, tak ada guna juga. Unta pun mati kat Mekah juga. Maaf tuan-tuan. Ya, itulah dia tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah. Kelebihan malam di sisi alim-alim ulama bertingkat-tingkat, iaitu kita kata berdarjat-darjat. Yang paling tinggi darjatnya ialah malam itu Qadar, kedua yang malam Isra' Mi'raj, ketiga yang malam Arafah, keempat yang malam Jumaat, dan kelima yang malam Nisfu Sya'ban. Itu untuk kita umatnya, umat Nabi Sayyidina Muhammad SAW. Adapun untuk diri baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti mana kita telah sebut tadi, ialah dengan malamnya Isra' dan Mi'raj sebagaimana yang dah kita terangkan. Dan dengan itu selesai kita dalam membicarakan bab puasa dan bab Lailatul Qadar. Alhamdulillah buku kita ni komplit dah dengan apa yang kita sebutkan tadi. Dan kemudian dia masuk dalam bab Babu Saumi Tatawwu', bab puasa sunat. Jadi saya berhenti di situ sekejap untuk kita nak memberikan pencerahan juga lagi dalam masalah malam Lailatul Qadar. Dan kita ni sedang berada di saat-saatnya. Ya, jadi kalau kita terangkan kelebihan Lailatul Qadar dan apa-apa amalan tu lepas daripada Ramadan, dia macam dengar berita sajalah, dengar cerita. Tapi kalau kita berada di saatnya, sekarang ini, mungkin malam Lailatul Qadar, mungkin besok malam Lailatul Qadar. Masya Allah. Ustaz, macam mana? Semalam kita dah sebutkan, siapakah yang akan mendapatkan malam Lailatul Qadar? Ya, dengan siapa yang amal soleh dan juga orang yang memberi makan orang berbuka puasa. Dia jaga rumah kita, jangan ada bentuk patung-patung. Patung ni iaitu patung yang boleh dia itu hidup kalau ditiup roh. Jadi setengah-setengah ulama ada bahas lah. Kalau patung sekerat badan, dia tak dikira lagi patung kerana kalau sekerat badan manusia. Kalau manusia boleh hidup sekerat badan, sekerat badan itu pun dikira sebagai patung yang tak masuk malaikat dalam rumahnya. Tapi kalau manusia tak boleh masuk dalam rumah itu, kalau manusia tak boleh hidup dengan sekerat badan, kerana jantung dia kat dalam badan. Kalau jantung tak ada, matilah dia. Maka tak dikirakan rumah itu dihalangi malaikat. Malaikat taklah terhalang masuk juga. Melainkan kalau patung-patung yang dimainkan oleh anak-anak kecil, itu patung-patung baby-baby itu tak mengapa. Itu sebagaimana saya dah sebutkan semalam, itu setengah ulama membolehkan kerana untuk membiasakan anak-anak kecil itu ada sifat naluri kasih sayang kepada anak-anak supaya dia membesar dengan sifat naluri kasih sayang pada anak-anak lah, bukan bapa anak, bukan mak anak. Ini bapa budak ke mak budak pun dia peluk juga dengan dia punya patung dia. Allah, kesian pula. Ya, itu dia tak puas masa kecil, dia tak puas jadi budak-budak agaknya, ya. Tak puas peluk patung ni, jadi dah besar pun dah masih lagi peluk-peluk patung juga. Allah, apa nak buat, nasib lah. Kalau bagusnya peluklah suami awak tu, peluklah isteri awak, itu lagi bagus. Maaflah tuan-tuan, cakap bawa terbuang je lah, cakap ni beradik, jangan ambil hati. Dan begitulah dia tuan-tuan dan puan-puan, rumah yang ada anjing. Tapi kalau sekiranya gambar-gambar ni ada khilaf ulama. Gambar potret kita, suami isteri, adik-beradik, keluarga, ya. Setengah ulama dia go very strict. Kalau di gambar itu pun malaikat tak masuk. Tapi setengah ulama mengatakan tidaklah. Itu gambar fotografi. Jadi gambar fotografi itu bukan boleh hidup nyawa pun, ya. Sebab di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan orang yang membuat patung-patung ini nanti di akhirat diperintah oleh Allah untuk tiupkan roh ke dalam patung. Kau nak buat macam aku buat ni, tiupkan roh. Tak boleh buat, tak boleh. Tentu dia tak akan mampu tiupkan roh. Maka di situlah dia akan diazab oleh Allah Ta'ala. Itu dia. Sebab tu orang buat patung ni kalau boleh. Kalaulah profession kita buat patung, tinggalkan profesi itu. Maaflah, profesi yang tak berkat lah. Ya, sebab perkara itu menyalahi apa yang dikatakan atau disuruh oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Tapi itulah kalau budak-budak nak main patung kecil-kecil, main-mainan, ya. Itu tak apalah, ya. Sebagaimana yang telah kita sebutkan tadi. Allahu a'lam. Baik, sekarang ini semalam saya dah bicarakan satu hadis. Hadis itu tentang mengenai bagaimana malaikat Jibril AS, apabila sudah sampai pada waktu subuh, disuruhnya para malaikat naik. Kemudian malaikat bertanya, ya Jibril, apa yang Allah Ta'ala lakukan pada mereka yang sedang berdoa, yang berhajat, yang menangis, yang bermunajat pada Allah? Maka Jibril menjawab, Allah Ta'ala akan kabulkan permintaan mereka dan Allah pandang pada mereka dengan rahmat dan Allah ampunkan dosa mereka, melainkan 4 orang. Siapa tu 4 orang?
Jadi sebelum saya go further dengan hadis tersebut, saya nak bacakan hadis ini daripada awal. Tadi semalam tu saya cuma ambil short saja. Saya sekarang nak bacakan hadis ini daripada awal. Mudah-mudahan anda sekalian dapat sabar mendengarkannya dan mengambil manfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Ini saya ambil daripada kitab Fadailul A'mal yang ditulis oleh Syekh Zakaria Al-Kandahlawi, seorang ulama hadis, Syekhul Hadis ya. Satu dunia dia chief number 1. Tapi dah meninggal lah. Dia meninggal pun di kota Madinah. Orang yang soleh. Alhamdulillah saya dapat jumpa sekali dengan dia ya. Maulana Zakaria, Syekh Zakaria Ansari. Allahu Akbar. Dia telah menuliskan satu riwayat daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata bahawa beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya syurga diberikan keharuman dengan bau-bauan yang tersangat harum pada bulan Ramadan. Jadi syurga diberikan harum-haruman yang sangat harum pada bulan Ramadan. Ni luar biasa punya harum. Syurga memang dah wangi dah. Tapi pada bulan Ramadan, lagi wangi lagi. Sejak permulaan tahun sehinggalah dia ke akhirnya. Ia dihiasi dengan terang benderang bagi menyambut kedatangan bulan yang diberkati. Mana sepanjang 11 bulan yang lepas, syurga diharumkan, dicantikkan, diwangikan, dihiaskan. Hias-hias cantik-cantik. Macam kita nak menyambut hari raya, kita tukar langsir, kita tukar kapet, tukar cushion, tukar macam-macam. Itulah syurga. Untuk apa tu? Untuk nak menyambut Ramadan. Masya Allah, mulianya Ramadan. Sampai syurga pun bersiap sedia. Dan apabila munculnya malam pertama Ramadan, satu tiupan angin datang dari bawah arash, dikenali sebagai mutirah. Mutirah dari segi bahasa Arab maknanya yang memberikan wangi-wangian. Dan menyebabkan kedaunan pohon-pohon jannah bergeseran dengan ganggang pintu bergetar lalu menghasilkan suatu bunyian yang lunak, merdu yang belum pernah didengari sebelumnya, yang terlebih baik daripadanya. Masya Allah. Inilah dia tuan-tuan, syurga. Jadi pada malam 1 Ramadan akan datang angin daripada bawah arash. Arash ini dia meliputi seluruh alam ini. Besar-besar. Seluruh alam ini kalau dilontar di tengah-tengah kursi, seperti batunya yang dilontar di tengah padang yang luas. Dan kursi Allah yang begitu luas sekali, kalau dilontarkan di tengah-tengah arash, sepertilah dilontarkan seketul batu di tengah padang yang luas. Besarnya arash. Jadi satu angin yang nama mutira yang sangat wangi, dia tiup ke syurga. Dia syurga. Kemudian apabila tiup ke syurga, maka daun-daun pokok syurga tu bergeser-geseran. Dah kena tiup, bergeser-geser. Dan bergeser-geser tu langgar pintu-pintu syurga semua. Langgar pintu-pintu syurga, keluar pula suara. Suara yang sangat merdu, sangat cantik, sangat sedap yang tak pernah didengar sebelumnya. Kalau kita hari ni kita kata, wah ini best lah, ini muzik ni bagus lah, alam merdu ni. Alah, tak ada benda pun. Tetapi itulah dia bawa, bunyi geseran daun-daun pokok syurga tu sangat mentakjubkan. Maka muncullah hurul ain, iaitu bidadari syurga, yang bermata jeli, iaitu bermata bulat. Hurul ain ni perempuan wanita syurga, mata dia bulat. Sebab tu namanya hurul ain, mata yang bulat ya. Allahu Akbar. Bulat tu kerana cantik ya. Janganlah isteri-isteri kat dunia ni cemburu, jangan cemburu. Nanti besok kamu juga nanti akan Allah jadikan pemaisuri, ketua bidadari, kamu akan lebih cantik kalau kamu solehah. Kalau kamu isteri yang solehah, isteri yang taat pada Allah, taat pada suami, dia akan masuk syurga. Kalau tak ada suami, Allah akan jadikan dia isteri kepada suami-suami yang soleh, yang tak ada isteri pula. Akan masuklah dia bersuami isteri pula, insyaAllah. Allahu Akbar. Maka muncullah hurul ain ke tengah-tengah anjung syurga sambil menyeru, adakah sesiapa yang berdoa kepada Allah agar kami dikawinkan dengannya? Masya Allah. Bidadari ni bertanya. Pada malam 1 Ramadan, dia sudah tanya, hai umat Nabi Sayyidina Muhammad, ada siapa nak meminang aku? Ni maaf ya, orang lelaki jangan nak menggatal pula. Oh, nanti amal tu betulkan dulu. Amal tu dah betul, itu anugerah Allah kepada seseorang yang beriman bila masuk syurga ya.
Kemudian bidadari ini pun berkata, wahai Ridwan, penjaga syurga, malam apakah ini? Ini cantiknya bau wangi ni. Daripada bau arasy ni, malam apa ini? Beliau pun menjawab dengan talbiyah, labbaik. Labbaik tu, ya, apa dia? Sesungguhnya inilah malam pertama Ramadan, di mana pintu-pintu syurga dibukakan kepada orang-orang yang berpuasa daripada umat Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya-Allah, masya-Allah. Jadi pada malam pertama bulan Ramadan, maka malaikat Ridwan ditanya oleh bidadari, malam apa ni? Special betul ni syurga, diwangikan dengan ditiupkan daripada bawah arasy ni. Inilah malam pertama buat malam Ramadan. Allah. Tengok tuan-tuan ya. Alhamdulillah, syukur kita pada malam pertama Ramadan kita sudah adakan satu permulaan yang baik, iaitu marhaban ya Ramadan. Siapa yang mengikuti program kita, syukurlah. Siapa tak mengikuti, insya-Allah jangan lupa tengah-tengah Ramadan ini ada lagi, dan akhir Ramadan kita akan buat wida Ramadan. Allahu akbar. Selanjutnya Rasulullah SAW bersabda, Allah berfirman, wahai Ridwan, bukalah pintu-pintu syurga, dan wahai Malik penjaga neraka, tutuplah pintu-pintu Jahannam kepada mereka yang berpuasa daripada umat Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya-Allah. Jadi pintu syurga semua dibuka, pintu neraka semua ditutup. Bila? Pada malam 1 Ramadan. Wahai Jibril, perintah Allah pada malaikat Jibril, teruslah ke bumi dan ikatlah semua syaitan yang durjana. Rantailah mereka serta campakkan ke lautan agar mereka tidak membuat kotor dan membuat godaan ke atas umat kekasihku Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sedang berpuasa. Itu kita dah tahulah ya. Syaitan-syaitan diikat, dirantai, dia dibuang di dasar lautan. Allah memerintahkan seorang penyeru dari langit supaya menyeru 3 kali pada setiap malam Ramadan. Nampak tuan-tuan, setiap malam. Daripada awal 1 Ramadan sampai kepada 30 Ramadan. Adakah sesiapa yang memohon kepadaku agar aku perkenankannya? Apa-apa hajat kita, kita minta pada Allah. Setiap malam, jangan bukan kata Lailatul Qadar, setiap malam daripada Ramadan ini kita ditanya oleh Allah. Bahkan hadis tentang sepertiga malam terakhir ni pun adalah merupakan daripada amalan sepanjang tahun, bukan hanya pada untuk bulan Ramadan saja. Maknanya sepertiga malam terakhir Allah Ta'ala tanya, siapa daripada hamba-Ku yang ada hajat, nak aku sampaikan hajatnya. Adakah sesiapa yang memohon taubat kepadaku agar aku terima taubatnya? Allah Ta'ala tanya. Siapa nak bertaubat, Allah nak terima taubatnya. Ini special lagi kalau bulan Ramadan. Special lagi kalau pada malam Lailatul Qadar. Dan yang ketiganya, adakah sesiapa yang minta ampun, aku nak ampunkan dia. Masya Allah. Allah tanya kita tuan-tuan. Nak minta ampun, aku nak ampunkan. Nak minta taubat, aku nak beri kau taubat. Nak ada apa hajat? Ya Allah. Kita ni kalau orang yang miskin, kita datang mengemis depan pintu orang kaya. Ini sekarang terbalik pula. Orang kaya yang maha kaya bertanya, ada apa-apa hajat? Aku nak bagi ni. Ada apa-apa nak taubat, aku nak bagi ni. Ada apa-apa nak minta ampun, aku nak bagi ni. Masya Allah, Masya Allah. Luar biasa tuan-tuan dan puan-puan. Itulah dia Allah. Ar-Rahman, Ar-Rahim, ya Allah. Kami tahu kalau Tuhan Ar-Rahman, Ar-Rahim, Maha Pengampun dan suka mengampunkan hamba-Mu. Ampunkanlah kami, ya Rahman. Ampunkanlah ibu bapa kami, datuk nenek kami, guru-guru kami dan segala muslim-muslimat. Ya Rabbal Alamin. Dan kemudian, siapakah yang mahu? Allah Ta'ala tanya lagi. Siapakah yang mahu memberikan pinjaman kepada dia yang kekayaannya tidak sedikit pun berkurangan? Nak beri pinjam pada Allah tak? Allah Ta'ala tak berhajat. Tapi nak beri pinjam tak pada Allah? Macam mana Ustaz nak beri pinjam pada Allah? Kita mengeluarkan sedekah, membuat khairat, membantu orang miskin. Kita sebenarnya seolah-olah Allah pinjam.
Ustaz, Tuhan Maha Kaya. Ya betul, Allah Maha Kaya. Allah tak perlu. Tapi Allah nak balaskan kepada kita lebih dari apa yang kita beri. Wa may yuqridullaha qardan hasana yudha'ifu lahu. Siapakah yang nak beri hutang kepada Allah, Allah nak berikan dia balasannya lebih. Maknanya di sini rezeki Allah bagi pada kita, Allah pula minta hutang pula, kemudian Allah balas. Masya Allah. Ini Allah ni subhanallah sangat luar biasa lah. Sangat pemurah, sangat kasih sayang, dan kemudian sangat memberi pula. Allahu Akbar. Ya Allah, terima kasih ya Allah. Kau banyak beri kepada kami nikmat yang tak dapat kami hitungi satu persatu. Sungguh baik yang kau kepada kami ya Allah. Maafkanlah kami, begini baik yang kau kepada kami, tapi kami banyak dosa pada engkau. Maafkan dan ampunkanlah kami. Terimalah kami sebagai hamba yang kau ridai. Amin ya rabbal alamin. Allahumma, malu kita dengan Allah Ta'ala, tuan-tuan. Dan dia yang membayar kembali tanpa sedikit pun haknya dizalimi, Allah akan bayar balik kepada kita lebih. Ramadan, satu sedekah yang sunat dapat pahala satu wajib. Satu zakat yang wajib atau satu nazar yang wajib. Sedekah dapat 70 wajib punya sedekah. Masya Allah. Itu kelebihannya. Sebab tu kalau kita nak sedekah, kita niat nazar. Ustaz, macam mana nak nazar? Aku bernazar pada Allah, malam ni aku nak sedekah $10 kepada badan-badan dan atau masjid-masjid. Badan-badan yang menguruskan orang susah. Kita pun tekan pinau kita kepada mana badan tu atau masjid. Ya Allah, inilah sedekah nazarku. Sebut sedekah nazar. Dapat pahala wajib. 70 wajib pula diganda. Kerana malam tu qadar pula. Lagi ganda 1000 bulan ni. Lebih baik lagi. Setiap hari pada masa iftar, pada masa berbuka puasa, Allah akan membebaskan 1000-1000 hambanya yang telah yang daripada api neraka Jahannam, yang telah wajib neraka Jahannam dan telah wajib untuk menerima azab neraka. Allah bebaskan mereka. Mana bebaskan? Tak masuk neraka. Mana orang ini sudah wajib masuk neraka kerana dosa-dosa dia. Tapi dia mungkin ada buat satu perkara yang baik. Mungkin dia sudah bertaubat di akhir umurnya. Allah Ta'ala pun tuliskan nama dia lepas pada neraka. Ya Allah, ya Tuhan kami, masukkanlah kami dalam golongan yang kau lepaskan pada neraka-Mu, ya Allah. Begitu juga ibu bapa kami, datuk nenek kami, adik-beradik kami, anak cucu kami, sekalian murid-murid kami, dan sekalian mereka yang mengikuti kami dalam online ini, ya Allah. Dan kami keluarga mereka semua, ya Rahman. Dan seluruh umat Nabi Sayyidina Muhammad SAW. Amin, ya Rabbal Alamin. Jadi setiap malam, tuan-tuan, setiap malam Allah Ta'ala merdekakan 1 juta hambanya yang wajib neraka, Allah bebaskan dari neraka. Pada malam terakhir pada bulan Ramadan, Allah Ta'ala memerdekakan sebanyak mana yang telah dimerdekakan sepanjang awal bulan sampai akhir bulan Ramadan. Itu yang telah saya sebutkan. Iaitu kalau kita tahun ini 30 malam Ramadan, dah 30 juta. Jadi pada malam terakhir, sebanyak mana dah dibebas, sebanyak itu tambah lagi. Jadi 30 juta lagi pada malam terakhir Ramadan. Jadi sudah 60 juta Allah Ta'ala bebaskan dari api neraka. Allahumma ja'alna minhum, ya Allah. Jadikanlah kami daripada golongan tersebut. Amin ya Rabbal Alamin. Dan pada malam terakhir pada bulan Ramadan, Allah Ta'ala memerdekakan, dan pada malam Qadar, iaitu Qadar, Allah Azza wa Jalla memerintahkan Jibril AS turun ke bumi bersama-sama dengan sekumpulan besar malaikat. Mereka turun dengan membawa bendera hijau yang dicacakkan di puncak Kaabah. Jibril yang mempunyai 100 sayap, pada malam ini hanya mengembangkan 2 buah sayapnya. 2 sayapnya itu dikembangkan sehingga mencakup daripada timur sampai ke barat. Masya Allah. Malaikat Jibril ini besar, tuan-tuan dan puan-puan. Besar. Ketua malaikat jadi besar. Besarnya malaikat Jibril ini dari 100 sayap. Masya Allah. Sayap kepak 100 sayap. Dan 1 sayap dengan 1 sayap lagi dia 2 kiri kanan. Kalau 2 sayap ni dia kembangkan, tutup timur dengan barat. Wow. Timur barat tertutup, east to the west. Habis tutup dunia ni. Besarnya malaikat Jibril. Allah perintahkan, ya Jibril, turun pada malam Lailatul Qadar ini. Itulah Allah Ta'ala sebut. Tanazzalul malaikatu warruh, turunlah malaikat Jibril dan sekalian roh. Turunlah malaikat dan roh. Roh itu ialah malaikat Jibril AS.
Kemudian Jibril mengarahkan malaikat ke segala arah untuk memberi salam pada orang yang berdiri, yang duduk dalam keadaan solat, yang berzikir. Mereka berjabat tangan dengan mereka dan mengaminkan segala doa mereka sehinggalah munculnya fajar. Jadi para malaikat ni diperintahkan pergi seluruh dunia dan berjumpalah kepada orang yang tengah solat, tengah berzikir, tengah berdoa, tengah baca Quran. Salam, salam, berjabat tangan. Macam mana Ustaz, tangan saya tak rasa apa. Tapi bila bila malaikat salam pada kita, rasa gerun hati kita, air mata kita mengalir, rasa sayu, sedih kita. Itu tandanya orang itu disalami oleh malaikat. Sampai bila? Sampailah waktu masuk fajar. Maka apabila menjelang fajar, Jibril AS pun menyeru, berpisahlah malaikat, berpisahlah, balik, dah habis dah time. Allahu Akbar. Para malaikat pun bertanya, wahai Jibril, apakah yang akan Allah lakukan terhadap keperluan-keperluan orang yang taat dari kalangan umat Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah dipohonkan kepada Allah? Apakah yang Allah lakukan kepada doa-doa ini semua? Maka Jibril AS menjawab, Allah memandang mereka dengan rahmat serta mengampuni mereka. Allah pandang. Bila orang itu Allah pandang dengan rahmat, maka dia tak akan diazab oleh Allah Ta'ala. Apabila dipandang dengan rahmat, maka dia tak akan masuk neraka Allah. Apabila dipandang dengan rahmat, maka dimudahkan hitungan dia di yaumul qiyamah. Tak dihitung atau tak dihisap seperti mana orang lain nak dihitung satu persatu. Allah rahmatkan dia. Allahumma ya Allah. Allahumma ya Allah, pandanglah kami dengan rahmat-Mu ya Allah. Pada malam-malam ini dan juga pada malam terkadar, pandanglah pada kami dengan rahmat-Mu ya Rahim. Dengan berkatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Sebab itulah ulama-ulama kita dia mengarangkan qasidah nazam. Ya Tawab tub alaina, ya Tawab tub alaina, warhamna wanzur ilaina, warhamna wanzur ilaina. Ya Tawab, ya Tuhan yang menerima taubat, terimalah taubat kami ya Allah. Ya Allah yang menerima taubat, terimalah taubat kami. Warhamna, rahmatkanlah kami. Wanzur ilaina, dan pandanglah pada kami dengan rahmat-Mu ya Allah. Pandanglah pada kami dengan rahmat-Mu ya Rahman. Pandanglah pada kami dengan rahmat-Mu ya Rahim. Dengan berkat syafaat Nabi Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Allah, beruntunglah siapa yang dipandang oleh Allah pada malam Lailatul Qadar. Siapa dia? Orang yang sedang ibadat, orang yang sedang beramal, yang sedang berzikir, yang sedang menangis, sedang baca Quran, yang bermunajat. Kalau dia tak ada. Nampak tuan-tuan? Jangan lepaskan peluang. Rugi kita. Ini kita tak tahu lagi Ramadan tahun depan ke tak ada ke tak tahu. Tengok orang kat India tu, Masya Allah, semua dah rasa tak tahu hidup lagi ke mati ke tak tahu. Ya, sebab dengan keadaan COVID yang sangat dahsyat, ya, begitu ramai orang mati dalam satu hari, beribu-ribu orang mati. Maka mereka pun tak tahu nyawa mereka tu hidup lagi ke tak ada. Habis Ustaz kita, jangan cakap kita Singapura, kita selamat. Kita belum tahu. Kita punya ajal maut di sisi Allah Ta'ala saya tahu. Malam Lailatul Qadar, minta pada Allah Ta'ala selamatkan kita daripada penyakit ini. Minta diangkatkan musibah balak ni daripada kita. Minta Allah Ta'ala jauhkan. Dan selamatkan semua umat-umat kita, umat manusia seluruhnya. Umat Islam khususnya. Negara-negara jiran kita juga. Ya Allah Akbar. Melainkan 4 jenis manusia yang tak dapat rahmat Allah, tak dapat pengampunan Allah dan tak dapat pula iaitu penglihatan rahmat dari Allah dan pengkabulan. Tak dapat. Siapa dia 4 manusia itu? Allahu Akbar. Jadi maka kami para sahabat pun bertanya, siapakah mereka ya Rasulullah? Sahabat-sahabat dah takut ni. 4 orang ni tak dapat ni. Takut-takut kita tak kena pula. Sahabat Masya Allah. Dia tak pandang, bukan akulah, orang tu, umat akhir zaman, tak ada. Dia takut diri dia sendiri. Kita ni kadang-kadang bila dia baca hadis macam ni, kita rasa, takkanlah aku. Jangan tuan-tuan. Ini, na'udzubillah, ini ada sifat syaitan. Sifat syaitan apa? Sifat rasa diri sudah baik, sudah bagus. Apabila malaikat-malaikat melihat dalam satu tiang arash tertulis bahawa akan ada satu golongan yang akan dilaknat dan dibuang pada syurga,
Malaikat datang kepada Iblis. Iblis masa itu nama Azazil. Kuat ibadat. Ya Azazil, doakanlah kami supaya jangan kami kena laknat. Dia pun doa untuk malaikat. Tapi dia tak doa untuk diri dia. Kenapa? Sebab dia rasa bukan aku. Aku orang ibadat. Dah lebih pada 70,000 tahun aku ibadat. Nampak tuan-tuan? Kita ibadat bukan 70,000 tahun. 70 tahun pun tak ada. 7 hari pun belum tahu lagi. Sepanjang umur kita ni macam mana kita tak tahu. Jangan jadi macam Iblis. Na'udzubillah. Jangan rasa aku tak adalah. Aku tak. Mari kita dengar. Siapa dia 4 orang itu? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, pertama ialah orang yang mabuk arak. Iaitu mudminul khamr. Yang berkekalan, na'udzubillah, tak habis-habis dengan botol arak dia. Kalau tidak arak pula dengan dadah pula. Dengan dadah yang memabukkan. Itu ni tuan-tuan. Orang-orang seperti ini tak akan dapat pengampunan Allah. Jadi orang yang ambil dadah, yang mabuk dengan arak, taubatlah pada Allah. Berhentilah, taubat nasuhan. Janganlah kita ulangi lagi. Kita ceraikan talak 3. Bukan talak 3, talak 1000. Buang terus. Kita buang. Jangan, nak biar mati pun tak apa, jangan ambil dadah tu. Nak jadi apa, jadilah. Aku tak akan ambil dadah. Bunuhlah aku, tapi aku tak ambil dadah. Janganlah tuan-tuan ya. Jagalah anak-anak kita pun ya, yang kadang-kadang bergaul dengan anak-anak na'udzubillah yang nakal-nakal ni. Nak try, janganlah ya. Kita jaga. Malam Lailatul Qadar tak dapat pengampunan Allah. Yang kedua, qati'ur rahim, orang yang memutuskan silaturahim. Allahu Akbar. Orang putuskan silaturahim. Nampak? Kita adik-beradik ada selisih faham. Kau bukan abang aku, kau bukan adik aku. Jangan tuan-tuan. Orang putus silaturahim tak dapat ampunan Allah, tak dapat rahmat Allah, tak dapat dikabulkan hajatnya walaupun malam Lailatul Qadar. Saya tiap-tiap malam sembahyang, berdoa tiap-tiap malam. Walaupun kalau kamu menjadi orang yang putus silaturahim, kamu tidak akan dapat segalanya itu. Apalagi kalau dia putuskan hubungan dengan ibu dia, ayah dia. Allah, itu lagi dahsyat. Na'udzubillah min zalik. Jaga anak-anak yang tak mau ziarah mak dia, merajuk dengan mak dia, merajuk dengan bapak dia. Tak mau tengok mak dia, tak mau, ini kau ni Tuhan ke? Allah wajibkan kita taat pada Allah dan wajib taatkan pada ibu bapa. Apa kita ni nak jadi musuh pada Allah? Na'udzubillah min zalik. InsyaAllah kita akan sentuh satu tajuk nanti dalam bab ibu bapa nanti insyaAllah. Keduanya, iaitu orang yang putuskan silaturahim. Ustaz, saya ada terlepas cakap dengan kakak saya, dengan ibu saya, dengan adik-beradik saya. Minta maaf. Telefon, minta maaf. Abang minta maaf. Abang menyesal apa perbuatan. Kalau tak nak cakap menyesal, malu sangat. Abang minta maaf. Apa-apa abang dah cakap tu abang tarik balik. Kau memang abang aku, kau memang adik aku dan sebagainya. Jangan kita putus silaturahim. Yang ketiga, iaitulah orang yang derhaka kepada ibu bapanya. Jadi yang pertama, orang yang mabuk. Yang kedua, orang putus silaturahim. Yang ketiga, orang yang derhaka pada kedua ibu bapanya. Derhaka kepada ibu bapa ni bukan nak perlu kita gaduh, nak tengking-tengking. Tak ada cakap dengan jeli mata. Pun sudah derhaka. Kalau mak tu terasa hati, sikit terguris hati mak, sudah anak itu anak derhaka. Jangan cakap dia punya ibadat. Nak mati mengucap pun tak boleh. Nampak tuan-tuan? Jaga, awas. Anak-anak, tolong. Jangan derhaka dengan mak bapak. Habis ustaz, mak ni perangai lah. Engkau kecil-kecil lagi perangai. Kencing berak tak tentu masa. Nak kencing, nak berak. Mak engkau lah juga yang basuh engkau punya najis-najis kau tu semua. Maaf ya. Ni kita cakap beradik ya. Janganlah kita kecilkan hati mak kita. Jangan. Allah tak cium bau syurga anak yang derhaka pada mak. Tak cium bau syurga. Walaupun dia sembahyang, puasa, zikir, taat, tapi tak cium bau syurga. Na'udzubillah min zalik. Dan yang keempat ialah al-musyahin. Jadi bila Nabi kata yang keempat musyahin, siapa tu musyahin? Sahabat-sahabat pun bertanya, ya Rasulullah, apa itu musyahin? Maka Nabi SAW jawab, musyahin ialah orang yang dendam, yang ada simpan dendam dalam hatinya kepada saudara dia. Dia mungkin ada selisih faham dengan adik-beradik ke, dengan kawan ke, apa dengan orang Islam.
dia ada simpan dendam. Jaga kau, satu hari kau kena dengan aku nanti. Dia simpan semua. Orang macam ini namanya orang musyahin. Orang ini tak dapat pengampunan Allah pada malam Lailatul Qadar. Rahmat Allah pun tak dapat. Kabul doa pun tak dapat. Ya Allah, teruknya. Ya. Jangan kita ada dendam. Habis ustaz, orang tu buat sama. Sudah, kita serah pada Allah Ta'ala. Kalau kita lebih kuat lagi iman, ampunkan mereka. Maafkan mereka. Maafkan, sudah. Sebenarnya bila orang tu memaafkan orang lain, dia menghadiahkan kepada diri dia. Ustaz, macam mana saya hadiah pada diri saya? Sebab bila kita simpan dalam hati dendam, kita tension, pressure, geram saja. Tengok dia lagi dapat nikmat, dapat dia Mercedes, dapat gaji tinggi. Lagi membara dendam kita. Kan pressure. Lama-lama darah pun naik, terus kita pun stroke, na'udzubillah, meninggal. Bodoh, kerja bodoh. Tapi kalau kita dah maafkan dia, sudahlah. Itu antara dengan Allah, aku maafkan dia. Itu Allah nak buat apa tu, serah pada Allah. Allah bagi dia kaya ke, bagi nikmat ke, serah pada Allah, itu urusan Allah. Senang, hati kita relax. Jadi maknanya kita hadiah pada diri kita ketenangan. Dan bila orang tu tenang hatinya, sehat. Hati pun sehat. Bila hati sehat, insya-Allah panjang umur. Nampak tuan-tuan? Jadi kita sudahlah, forget it. Ini dunia, apa pun semua ada Allah Ta'ala. Itu balasan Allah tu, Allah Ta'ala uruskan. Bukan kita. Kita pun tak boleh nak balas apa dia buat. Itu urusan Allah. Kalau lagi kita maafkan sudah. Jadi itu lebih baik untuk diri kita. Itulah dia tuan-tuan dan puan-puan. 4 golongan yang tak dapat pengampunan Allah, tak dapat rahmat Allah, tak dapat pengkabulan doa pada malam Lailatul Qadar. Pertama, siapa dia? Orang yang berkekalan mabuk. Na'udzubillah min zalik. Bukan mesti malam tu dia mabuk, tapi tak taubat-taubat dia daripada ambil dada. Tak taubat-taubat dia daripada ambil minuman arak. Yang keduanya ialah orang yang memutuskan silaturahim. Yang tak mengaku abang, tak mengaku adik, ataupun dengan kawan kau bukan saudara aku. Yang ketiganya, orang yang derhaka pada ibu bapa. Ingat, pertama, apa dia? Orang yang mabuk. Kedua, apa dia? Orang yang putus silaturahim. Yang ketiga, apa dia? Orang yang derhaka pada ibu bapa. Dan yang keempatnya ialah orang yang dendam. Maka itulah 4 golongan yang tak dapat pengampunan Allah, tak dapat keberkahan malam Lailatul Qadar. Ya Allah, ya Tuhan kami mohon padamu, janganlah kami termasuk dalam 4 golongan tersebut, ya Allah. Selamatkanlah kami, ya Allah. Selamatkanlah anak cucu kami, adik-beradik kami, kaum keluarga kami, sahabat anak kami, murid-murid kami, dan sekalian mereka yang mengikuti pengajian online ini, ya Allah. Janganlah kami termasuk pada 4 golongan yang kau haramkan daripada keberkahan Lailatul Qadar, ya Rahman. Ya Allah, tolonglah kami nak jadi orang yang mendapat rahmat-Mu, yang mendapatkan pengampunan-Mu dan mendapatkan pengkabulan daripada-Mu. Terimalah kami, ya Allah. Kurniakanlah kami, temukanlah kami dengan malam Lailatul Qadar dengan berkat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin ya rabbal alamin. Kita mintalah kepada Allah Taala, ya. Ya tuan-tuan dan puan-puan, hadis ini belum habis lagi. Panjang lagi. Tapi masanya tak bagi izin pada kita. Tuan-tuan pun nak buka puasa. Tak apa, insya-Allah. Mudah-mudahan panjang umur, sihat walafiat. Sambung lagi kita pada esok petang insya-Allah. Ya tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, hari ini ada 2 berita sedih kerana berlakunya kematian 2 orang yang sangat saya kenali. Pertama ialah kepada almarhum Haji Muhammad Marikan bin Muhammad Yaqub. Beliau ini seorang yang ceria, yang baik, yang peramah dan seorang yang bertugas menyediakan masakan makanan untuk jemaah-jemaah haji saya. Lebih daripada 20 tahun dah, ya. Lebih daripada 20 tahun. Sebelum dia jatuh sakit dengan isterinya Hajah Halimah, ya. Tapi hari ini beliau telah kembali kepada Allah, Haji Muhammad Marikan, ya. Dan demikian juga ibu kepada salah seorang pegawai saya, ya, iaitu Hajah Aminah binti Muhammad, ya, ibu kepada pegawai saya bernama Hajah Anizah. Ya tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, marilah sama-sama kita bermurah hati. Kita hadiahkan kepada kedua insan yang mulia ini dengan suratul Fatihah. Semoga Allah Ta'ala merahmati roh mereka,
mengampunkan dosa-dosa mereka, menerima amalan mereka, dan dilepaskan mereka daripada azab kubur, dan daripada azab yaumul mahsyar, dan daripada azab neraka, dan dikumpulkan roh mereka dengan arwah salihin, yang mukminin, yang muttaqin, dan semoga mendapat barakah dan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan niatnya tersebut. Ala hazinatus salih wa ila hadrat Nabi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Ya Allah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, kami mohon padamu dengan berkat ni petang Ramadan yang mulia ini, dengan berkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kau ampunkanlah kedua hamba-Mu iaitu Haji Muhammad Marikan bin Muhammad Yaqub dan juga almarhumah Hajah Aminah binti Muhammad. Ya Allah, dan mereka juga isteri suami kami yang telah meninggal dunia, dan ibu bapa kami dan datuk nenek kami, guru-guru kami semua. Kau selamatkanlah mereka semua di alam barzakh. Jadikanlah kubur mereka satu taman dari taman syurga. Luaskanlah kubur mereka seluas mata memandang. Masukkanlah bawah syurga dalam kubur mereka. Dan kumpulkanlah arwah mereka, roh-roh mereka bersama arwah salihin, muttaqin, dan orang-orang yang baik-baik, yang mulia di sisi-Mu, ya Allah. Terimalah doa kami, kabulkanlah permohonan kami dengan berkat Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah. Nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah. Nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah. Nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Ya tuan-tuan dan puan-puan, saya ucapkan ribuan terima kasih kepada mereka yang telah berderma dan juga mengeluarkan fidyah dan juga untuk zakat. Saya minta kepada mereka yang membuat PayNow kepada saya, hendak tuliskan dalam PayNow dia itu, tempat PayNow transfer tu, di-deletekan dia dan dituliskan zakat ke, fidyah ke, anak yatim ke, madrasah ke, infak Ramadan ke, ya, atau apa-apa lagi hajatnya. Tapi jangan pelik-pelik lah, nanti susah saya nak fikirkan macam mana nak bagi, ya. Yang mudah-mudah saja untuk orang iftar dan sebagainya. Dan insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan, bagi mereka yang keluarkan fidyah dan zakat, wajib mesti tuliskan saya namanya, wakilkan Ustaz TM Fauzi ataupun wakilkan Ustaz untuk mengagihkan atau menyampaikan zakat harta saya. Sudah cukup. Jadi itu sebagai mewakilkan. Jadi saya ucap terima kasih mereka yang buat transfer daripada ATM machine ataupun daripada bank yang lain, fotokopi, snapshot dia punya kopi dia tu dan kemudian postkan kepada WhatsApp saya. Semua postkan pada WhatsApp saya. WhatsApp saya lah nomor saya punya PayNow tu. Itulah 96343641. Jadi saya tak pening kepala sebab kalau FB saya nak kena scroll down. Kalau ni WhatsApp saya tengok nama dia, ini nama tele. Sebab tu nama account holder tu mesti sebut. Mungkin dia keluarkan untuk mak dia, mungkin keluar bapak dia. Tapi nama account holder tu, sebab account holder punya nama itulah yang appear in my laptop. Jadi saya tahu ni nama dia, jadi saya senang cari nama dia. Itulah saja tuan-tuan dan puan-puan. Maaf saja daripada saya kalau ada kekurangan, terkasar bahasa, tersinggung perasaan. Al-afwa minkum, minta maaf. Dan saya pun maafkan kepada semua siapa-siapa yang mengikuti saya, yang tak mengikuti saya, yang cakap saya maafkan semua. Tak ada siapa-siapa yang berdosa lagi dengan saya. Dengan itu sama-sama saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.